Assalamualaikum and good day to all of you. Finally, we have arrived to the last chapter of Electric Circuit 3, which is chapter 5, Two-Port Network. These are the contents or topic of this chapter: introduction concept, impedance, admittance, hybrid and transmission parameters that we want to calculate from the circuit. And the last subtopic is how the networks will be interconnected. Okay, what is the meaning of port? Port is a pair of terminals through which a current may enter or leave a network. Okay, kita tengok pada figure. So ini adalah current masuk, current keluar, meaning this is one port. Okay, dan when we say about network, kita masukkan jaringan lah. Jaringan elektronik yang mengandungi komponen such as resistors, capacitors, inductors, including transformers, op-amp, and also maybe amplifier. Okay, op-amp tu including amplifier lah. So jadi network mungkin ada N ports, meaning tak kisah beberapa port, mungkin 3, 5, 7. Tetapi dalam circuit 3 ni kita hanya limitkan kepada two ports lah. Di mana kita senang untuk kiraan secara manual. Kalau port yang banyak kita akan guna komputer. Okay, this second figure shows a two-port network. Two-port bermaksud ada I1, I masuk, I keluar, dan I2 yang masuk, I2 yang keluar, dan ada dua differential voltage lah, V1 dan V2. Okay, itu bermaksud separate ports di mana ada input dan juga output. Okay, tetapi ingat dia tidak limit kepada two port saja, mungkin 3 port atau 4 port. Cuma di dalam ini dalam chapter ni kita hanya belajar two port network sahaja. Okay, konsep two port network ni bermaksud kamu tak perlu tahu pun berapa banyak resistor atau berapa banyak capacitor, atau induktor yang ada dalam linear network ni. Maksudnya kamu tak perlu tahu pun ada apa. Bermaksud macam seolah-olah box ini black box ataupun box yang kamu tak tahu, kamu hanya kirakan saja je impedance, admittance, hybrid parameter yang kamu nak kira, dan kamu boleh analisis network tu. Tak payah tahu resistor dia berapa banyak, sambungan dia macam mana. Cukup hanya tahu impedance. From the admittance, impedance, hybrid and transmission, you can analyze the circuit and then boleh buat move to the next apa work that you want to do lah. Maksudnya interconnect of the networks macam tu. Because when you say about networks again, networks ni adalah jaringan. Kita tak tahu berapa banyak. Okay, now kita nak move to we start with the calculation lah. Kita nak masuk pada calculation part. We start with the impedance parameters Z. Okay, impedance simbol dia Z lah, V over I. Cuma V over I tu Z tu kita sebut sebab ada mungkin ada komponen inductor and also capacitor. So impedance parameters. Impedance parameters ada two category of circuit. Satu driven by voltage sources, V1, V2, voltage source lah. Okay, voltage source ni mestilah syarat two port network adalah ni bukan independent source. Maksudnya dia dependent pada nilai I1 dan I2. Ini driven by voltage sources. The second circuit show driven by current source. Maksudnya ada I1, I2 dan ada dia punya differential V1, V2. Okay. Daripada lita ni kita boleh sebenarnya daripada metric form ni lah baru jadi macam ni. Okay. Kalau kamu tengok pada metric form ni, ini yang bermaksud V1, sebab kita nak kira impedance kan, kita buat Z11, Z12, I1, Z21, 22, I2, ZI1, I2. Ini bermaksud tulis dalam metric form, ataupun ini adalah equation linear yang kita come out daripada sini lah. Saya percaya matrik semua kamu dah pandai. So tukar pada sini, daripada sini boleh jadi sini. So itulah V1 ni bergantung kepada
depend on the value of I1, I2. That's why V1 and V2 ni is not an independent source. It's actually dependent source, depend on values of I1, I2. Jadi formula yang dipetakkan ni adalah formula impedance yang penting lah. Z11 ni senang je nak ingat ni. Baris pertama, laju pertama, or row number 1, column number 1. Row number 1, column number 2. Row number 2, column number 1. Row number 2, column number 2. Okay, ni I1, I2, I2. Senang je nak ingat dia, V1. Kalau tak ingat, itulah cara macam mana kamu nak buat. Sebab before this, final exam, this one, formula ni memang kena ingat. Tapi tak susah nak ingat kalau kita tahu macam mana cara nak ingat dia. Because it is derived from the matrix. Okay, since this is impedance, the symbol Z and the unit is ohm. From these two equations, kita keluarkan Z11, Z21, Z12, Z22. Okay, ditunjukkan seperti dalam slide ni, di mana disusun balik Z11, Z sama dengan V per I. Cuma ambil je dia punya satu atas, satu bawah. Macam tu juga V2, Z adalah V per I, V2 atas, I1 bawah. Okay, dengan syarat I2 kosong. Okay, ni matematik dulu, saya letakkan dulu I2 kosong daripada sinilah. Okay, I2 tu kosong, that's why dapat Z1 V1 per I1. Z21 adalah V2 per I1. Okay, yang ini pun sama, Z12 V1 per I2, kali ini dengan syarat I1 sama dengan kosong. Z22 V2 per I2, I1 sama dengan kosong. So, these four parameters, kita ada nama dia lah. Macam seperti yang dinyatakan ni. Nama ni cukup untuk pengetahuan kamu saja. Kita tak tanya, kita cuma tanya dapatkan find the impedance parameters of the network. So Z11 until Z22 lah. Okay, jadi ini dalam mathematics dia. Kalau dalam ini in term of mathematics. Kalau dalam circuit, macam mana kita nak jadi I2 kosong ni? Adalah sebenarnya, okay, katalah ada satu circuit seperti ni, 2-port network. Okay. Pertama sekali, to obtain Z11 and Z21, yang the first column ni, first column, adalah dengan menambah satu voltage V1 sebelah sini dan openkan V2 ni. Bila kita tambah V1 kat sini, voltage source, maka adalah current yang mengalir, current I1. Okay. Tetapi oleh kerana kita buka ni, kita bukakan, openkan dia, V open circuit, so tak adalah current yang mengalir kan, open circuit. So I2 adalah kosong. Tak ada voltage source, tiada current yang mengalir. So jadi valid lah. Apabila litar kita macam ni, valid lah dengan first column kita yang ni, di mana kita nak I2 sama dengan kosong. Inilah, ini ditunjukkan secara matematik, ini ditunjukkan dalam keadaan circuit kita. Ya, ini I2 sama dengan kosong. Jadi bolehlah kita mencari Z11 dan Z21. Okey, bagaimana pula dengan Z12 dan Z22? Okey, untuk mencari Z12 dan Z22 ni pula, kita buka pula V1 ni. Ini ditunjukkan ini. Jadi bila kita buka V1, tiadalah current yang mengalir, which is I1 equal to 0. Tapi kita tambah pula V2 source ni. Bila ada V source, maka adalah current yang mengalir. Di sebelah sini, current I2. So, keadaan di sini, maka jadilah dia I1 sama dengan kosong secara matematik. Dan ini ditunjukkan dalam bentuk circuit. How to analyze the circuit. Maka dapatlah semua ni Z11 sampai Z22 parameters dia. Dan apabila Z12 is equal to Z21, ni dinamakan symmetrical 2-port network ni, nilai dia. And then dan juga bila 2-port ini adalah linear dan no dependent sources, dan ni transfer impedance to equal, ni dinamakan reciprocal. Maksudnya ada banyak kategori lah. Ni dinamakan reciprocal.
Jadi kalau reciprocal network ni boleh diganti dengan T equivalent network. Yang ini maksudnya dia nak tunjukkan lah ini hanya untuk your understanding je lah. Ataupun soalan paling-paling pun dia tanya, ini bentuk apa? Bentuk symmetrical when you last kali kamu kau dapat calculate Z12 sama Z21 dipanggil symmetrical. Okay, dan bila T equivalent ni boleh ditukar menjadi equivalent network macam circuit macam ni. Yang ini kamu mesti ingat lah. Ni kamu belajar dalam amplifier kan. Kamu banyak belajar topik amplifier, maka akan dapat tengok lita-lita yang macam ni. Inilah daripada konsepnya, daripada two-pot network ni lah. Macam mana dia boleh jadi macam ni. Okay, itu impedance parameter. Kita tengok pada soalan dia. Example 1. Determine the Z parameters for the circuit in figure below. So, jadi Z ni adalah impedance. We have to remember that we want to find Z11. Kita tengok saya buat ikut urutan lah. Baris 1 laju 1. Z21 baris 2 laju 1. Z1 baris 1 laju 2. Z22. Supaya apa? Jangan kita ceramuk kan. Supaya senang kan. Sebab ini satu kawan dia. Okey, ataupun saya tunjukkan di sini macam mana. Kita start dengan Z11 dan Z21 sebab dekat sini dia sama kan, di mana I1 adalah bukan I2 sama dengan kosong. Okey, kenapa I2 sama dengan kosong? Ni kita nak tengok dia macam mana. Jadi kita solution dia, pelajar kena lukis balik. Pelajar kena letak ni lah. Kamu kena letak ni. V1. Ni V1 lah. Okay, jadi ni ada I1, ada nilai. Yang ini V2 kita open dengan dia. Bila kita open source tu, so tak adalah current, tidak ada voltage kan, tidak ada voltage source, so I2 adalah kosong. That's why yang tadi kita tulis balik di sinilah V1 per I1. Jadi V1 per I1 ataupun kita terus straightforward. Kita tengok Z11 adalah actually 30 ohm ni tak ada function lah. Sebab I2 kosong. Jadi V tak ada kat sini kan. Dan resistor ni tak ada sebab I2 dah kosong. So, jadi adalah 60 ohm saja. 60 ohm. Okay, siapa nampak terus ini adalah sesiri 20 tambah 40, 60 ohm. Atau mungkin pelajar tu tak berapa nampak sangat. Jadi yang resistor yang wujud adalah 30 ni I2 kan, kosong. 20, 40 I1 V sama dengan IR kan, I1 darab R. So I1 yang I2 tak ada, so IR per dengan I1. So that's why ni jadi 60 ohm. Samalah. Sama ada kamu tengok terus dapat tahu 60 ataupun buat macam ni. Okay, dekat sini juga kamu kena cari Z21. Daripada sini tadi kan saya susun tu. Dua-dua ni adalah I2 kosong. Okay, again Z21 adalah sama dengan V2 per I1. Okay, kali ni again sama juga 20. Kali ni V2 di sini jadi ni 40 lah. 40. Voltan di sini V2 ni sama dengan voltan di sini. Jadi adalah 40 I1 per dengan I1. Jadi adalah jawapan dia adalah 40 ohm. Sambung pula di sini, di mana kali ni kita nak cari pula Z12 dan Z22. Okey, untuk Z12, Z22 ni kita lukis sekali lagi lita tu. Tetapi kali ni V2 pula kita letakkan voltage source. I2 ada nilai. Dan kali ni V1 pula tiada voltage source. Di mana I1 kita adalah kosong. Okay, jadi Z12. Z12 adalah V1 over I2. V1, 2 kat bawah. V over I. Dengan keadaan I1 kosong. So, jadi V1 di sini samalah di sini. Sebab since 20 ni tak ada nilai lah. Ni samalah V1. Jadi ni 40 V sama dengan IR. 40 I.
2. I1 tak ada. So, kalau ada I1, I2 tolak I1 kan. So, I2. I2 per dengan I2. So, jadi cancel out. Dia adalah 40 ohm. Begitu juga dengan Z22. V2 bagi dengan I2. V2 sama dengan, ini tak ada kan. So, 70. I2 over I2. So, dapatlah 70. Jadi, siaplah kita punya tu. Z adalah sama dengan 40, 70. Tadi tu 60, 40. 60, 40. Susunlah balik kalau ni rajin, baguslah. Inilah nilai kita impedance parameters. Kita tengok pula example tu still under impedance parameters. Kali ni dalam soalan diberikan nilai Z1 1 until Z2 2. Find I1 and I2 pula. Terbaliklah daripada tadi. So, jadi jangan panik dulu. Okay. Kita tuliskan dulu persamaan yang ada kotak tadi tu. Di mana V1 and V2 tadi, dia sebenarnya macam ni je. Z11, biar dulu. Z, sebab saya pun tak apa ingat. Jadi saya ingat cara macam ni. Z21, Z12, Z22. Di sini, belah sini I1. Belah sini I2. Okey, siaplah. Macam ni kan. Okey, jadi daripada persamaan ni kita gantikanlah nilai Z11, Z12. Jadi kita ganti sini 40. Sini J20. Sini J30. Sebelah sini 50. Okey. Dan V1 kita gantikan dia dengan yang ni. Sebab V1 ni rujuk kepada sini. Jadi dia adalah 100 sudut 0 voltan. Dan V2 ni pula, V2 ni merujuk kepada yang ni lah, resistor ni. V2 sama dengan IR. I 10 ohm lah kan. Okay, I yang mana? I2. I2 yang kalau macam ni, terbalik ni baru dapat ni kan. Baru dapat V2 ni. Kalau tak, maksudnya I2 tapi reverse direction. So, V2 sama dengan negatif 10 I2. So, ini gantikanlah. Negatif 10 I2. Okay, jadi kita ada 1 and 2 equation to solve 2 unknown variables. Okay, saya tuliskan balik tadi persamaan 1 dan 2. Okay, saya tunjukkanlah ya. Jadi nak mencari, saya ambil yang bahagian 2 ni, saya mudahkan. Negatif 10 I2 tolak 50 I2 J30 I1. Jadinya I1 kita adalah sama dengan J naik atas, negatif, positif lah. 2I2. 2J I2. Okey, itu I1. Kemudian masukkanlah ni dalam persamaan ni kan. 140 2J campur 20 I2. Ni semua I2 lah ni. Ni pun I2 juga. 80 100 J I2 sama dengan 100. Jadi I2 kita adalah 100 negatif J ampere. Ataupun 1 sudut negatif 90 darjah ampere. Ni I2 lah. Dan I1 masukkanlah balik. I1 kita sama dengan, jangan ikut cara saya ni ya. Jawapan bagi satu row je. Tulisan saya rapat-rapat ni. Ini untuk tunjukkan kamu lah. 2 J2 I2 negatif J negatif positif. Jadi adalah 2 ampere ataupun 2 sudut 0 darjah ampere. 2 ampere pun cukup lah. So inilah jawapan kita I1 dan I2.